Ini ulama Islam ni dia membezakan dua perkara besar. Syariah adalah apa yang tersebut dalam Al-Quran dan hadis yang tidak boleh dikhilafi, tidak boleh kita beza. Yang Islam mengajar bahawasanya kalau kita berbeza nanti kita boleh terkeluar daripada agama. Itu syariat. Tapi dia ada satu lagi, iaitu dia panggil fiqh. Fiqh ni adalah macam mana ulama nak faham Quran dan hadis. Jadi bila ulama tu dia memahami hasil tu, dia panggil fiqh. Segi istilah orang Islam lah. Jadi fiqh ni adalah pemahaman ulama. Jadi ulama ni dia bila keluarkan pandangan mungkin benar dan mungkin salah. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pun Nabi ada sebut iza ijtahada fa asaba falahu ajran wa in akhta'a falahu ajrun wahidun. Nabi sallam kata apabila seseorang itu berijtihad betul pandangan dia, maka dua pahala. Kalau salah, satu pahala. Maksudnya dalam hadis tu telah menggambarkan bahawasanya pandangan ulama dalam memahami Al-Quran dan hadis itu mungkin betul dan mungkin salah. Bila kita sebut tentang fiqh, sebenarnya fiqh ni bukan dalam cara memahami Al-Quran sahaja. Ada satu lagi, iaitu macam mana kita nak tatbik, macam mana kita nak adaptasi. Jadi apabila yang perkara yang telah diputuskan dalam Al-Quran, hadis, ataupun apa yang dipandangkan, yang dikeluarkan pandangan oleh ulama Islam, lalu nak diadaptasi, lalu nak dilaksanakan, lalu nak ditanzil ataupun nak ditatbik segi bahasa Arab dia pelaksanaan itu pun satu fiqh yang tertakluk kepada benar ataupun tak benar. Jadi bila kita bincang tentang hudud satu tajuk, satu lagi enactment hudud. Di Malaysia macam sekarang kita bincang, dia ada satu isu, dia betul enactment hudud Kelantan kan. Ada enactment hudud di Terengganu. Setakat ni di Malaysia ni dua lah kot. Betul doktor kan? Dua kan, Terengganu dengan Kelantan. Doktor ni orang Kelantan sebenarnya, betul kan? Mungkin dia orang Kelantan sebab tu nak bercakap saya tu. Tapi saya pun Kelantan sebenarnya. Okey, jadi bila kita ada enactment hudud, dia adalah pandangan-pandangan daripada ulama-ulama PAS yang mereka telah memilih pandangan-pandangan ulama yang tradisional dulu-dulu untuk dibubur dalam satu undang-undang, dan undang-undang tu cuba nak dilaksanakan di Kelantan. Jadi bermaksud itu adalah pandangan ulama. Sebab itu bila wartawan ada timbulkan soalan ni pada saya kata sebenarnya ulama PAS itu sendiri mengakui secara tak langsung bahawasanya itu adalah pandangan, bukan syariat secara mutlak. Sebab itu dia orang pindah daripada 1993 kepada 2015. Yang dalam enactment tu ada perbezaan lah antara yang dulu dengan yang sekarang. Jadi dipindah. Jadi macam mana yang dikatakan hukum Tuhan itu boleh dipindah, sedangkan hukum Tuhan tidak boleh dipindah? Hukum Tuhan ni asasnya adalah kekal, tapi bila ada memindah, di situ yang pindah itu adalah elemen manusia di situ. Dan sebab itu saya berpandangan, saya menyatakan bahawasanya kita berbeza dengan ulama-ulama ni, dia bukan satu benda yang berdosa. Imam Syafi'i berbeza dengan Imam Maliki. Ada perbezaan pandangan. Jadi menerima itu tak salah, menolak itu pun tak salah, sebab itu adalah pandangan. Lebih-lebih lagi kalau nak melaksanakan itu, dia perlu tengok kepada implikasi. Sebab dalam Quran dia mengajar apa-apa tindakan dia kena tengok pada implikasi. La tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairil ilm. Jangan kamu cela sembah-sembahan selain daripada Allah. Bimbang mereka cela Allah tanpa ilmu dan prejudis. Maksudnya implikasi itu. Macam dalam tradisi orang Islam, dia ada bincang berkenaan dengan apa hukum kita jual anggur. Hukum jual anggur itu adalah halal, tapi kalau menjual anggur kepada pembuat arak jadi haram. Implikasi Jadi diimplikasi di situ Bila tengok pada implikasi, walaupun asalnya adalah boleh, tapi jadi tak boleh sebab menyebabkan kewujudan arak yang diharamkan dalam agama. Jadi pelaksanaan tu kena tengok pada implikasi. Jadi sebab itu bila timbulkan macam mana isu hudud, saya rasa ada satu tajuk dia panggil hudud, ada satu lagi tajuk adalah enactment hudud. Permulaan dia, wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz Wanji. Persoalan daripada moderator. Tanya terus, dah. Penat je. Kita tanya terus. Kita dah tak tahan ni nak tanya soalan dia. Nampaknya Ustaz Wanji tidak setuju dengan elemen hudud PAS. Ustaz Wanji antara yang teguh dalam pendirian tentang kebebasan, hak bersuara, hak asasi manusia. Apa salahnya kalau PAS bersetuju nak laksanakan? Bukankah ini bercanggah dengan prinsip Ustaz sendiri?
Kan? Bukankah ini penakut? Takut. Nak boleh takut pula istilah. Ni macam belajar dalam kereta Okey. Saya rasa bila kita pergi pada kebebasan, maksudnya kita kena meraihkan perdebatan. Saya rasa bukan isu tolak hudud ataupun tolak enactment hudud. Saya rasa enactment hudud itu sendiri dia wujud dalam kerangka kebebasan, maka dia tertakluk kepada kritikan. Lebih-lebih lagi kita dah sebut asal bahawasanya enactment hudud itu adalah pandangan ulama-ulama PAS. Jadi boleh kritik, dan siapa yang nak kritik pun dia tak rosak akidah, tak jadi murtad. Okey, dalam Quran Allah SWT ada cerita macam mana Ibrahim AS tu bertanya Tuhan. Wa iz qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi qala fakhus arba'atan minat thair. Supaya ayat yang panjang. Ketika mana berkata Ibrahim kepada Tuhan, wahai Tuhan, macam mana kamu menghidupkan orang yang dah mati? Tuhan tanya balik kepada Ibrahim, Ibrahim, apakah kamu tidak beriman? Lalu Ibrahim kata, bala, beriman. Lepas tu kenapa kamu tanya? Sebab aku nak menenangkan hati aku. Bermaksud, yang dikatakan menghidupkan orang mati itu adalah kekuasaan Tuhan. Tapi Ibrahim bertanya. Dan Tuhan tak kata, engkau Ibrahim tanya ni, murtad. Tuhan tak kata lagu tu kan. Dalam ayat yang lain yang kita selalu baca, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiqu ad-dima. Quran bercerita ketika mana Tuhan dia nak buat Adam AS, dia tak terus buat, tapi dia pergi tanya dulu pada malaikat. Apa komen malaikat? Malaikat kata, ya Allah, patut ke kamu nak ciptakan makhluk yang akan melakukan kerosakan dan pertumpahan darah? Maksudnya malaikat bertanya kepada Tuhan, dia bukan terus buat keputusan. Padahal memang Tuhan hari itu dia nak mencipta Adam AS. Jadi bermaksud di situ kita ada nampak tahu macam mana Tuhan bagi hak kebebasan untuk bertanya, hak kebebasan untuk mengkritik. Itu wujud dalam Al-Quran. Jadi serupa juga bila kita bincang soal kebebasan, dan apabila ada satu parti namanya parti PAS yang nak melaksanakan hudud, janganlah apabila dia nak melaksanakan ada orang mempertikaikan, orang yang mempertikaikan itu dituduh sebagai murtad. Itu yang saya tak setuju. Pada saya, kebebasan, meraihkan kebebasan, kalau PAS nak laksanakan itu hak mereka lah. Cuma janganlah ditutup debat, jangan dia tutup wacana, janganlah dia pergi menuduh sesat, menuduh kafir kepada orang yang berbeza pendapat. Lebih-lebih lagi kalau dituduh harbi lah, itu lagi masalah. Dituduh harbi disebabkan tak setuju, padahal tak setuju tu orang bukan Islam. Dan memang kaedah yang bukan Islam tak setuju, itu biasa. Ya, dan memang bukan Islam, memanglah dia boleh tak setuju. Sebab itu bukan perkara dalam agama dia. Menuduh harbi itu pada saya adalah tidak meraihkan kebebasan. Yang tu saya rasa kebebasan tu wujud, tapi disebabkan sikap kita beragama menyebabkan kadang-kadang kita suka menafikan kebebasan orang. Wallahu a'lam. Silakan Dr. Jalini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and a very good evening to my brothers and sisters. Okay, straight to the point. Yang pertamanya, keperluan untuk melaksanakan hudud ini, tuan-tuan perlu faham apa yang dimaksudkan sebagai hudud. Tadi satu aspek ataupun satu angle yang disebut oleh Ustaz Wanji. Tapi pada masa yang sama, bila kita sebut hudud, kita refer kepada apa? Setengah orang bila dia sebut hudud tu, dia maksudkan bahawa Islamic criminal law, kan, undang-undang jenayah Islam, mana semua sekali. Setengah orang disebut hudud, dia refer kepada Islamic criminal law ataupun tashri' jinai Islami. Tapi kalau dalam konteks yang sebenarnya, hudud tu refer kepada sikit zina, tuduh zina, mencuri, merompak dan sebagainya. Itu antara perkara yang kita kena make it clear lah, supaya discussion kita ini, mungkin ada di antara kita kata, oh ini bukan hudud, tapi kita bagi penerangan juga, sebab sebahagian masyarakat menganggap hudud itu merangkumi semua undang-undang jenayah Islam, termasuk apa yang dipanggil sebagai undang-undang prosedur dan juga undang-undang keterangan dan lain-lain. Baik. Kemudian dalam pelaksanaan hudud ini, antara sebabnya ialah kalau kita lihat dalam perlembagaan negara kita, artikel 3, Islam is the religion of the federation. Islam tu agama persekutuan. Bila kita sebut Islam tu sebagai agama persekutuan, kita tengok ada divergence of opinions di kalangan warga negara. Sebahagiannya menerima pakai pandangan yang mengatakan bahawa maksud Islam itu sebagai the religion of the federation, maksudnya ialah keseluruhan Islam itu sendiri. Manakala sebahagiannya memetik ataupun
suka cenderung kepada apa yang disebut oleh Tun Salleh Abbas dalam kes Cik Omar bin Cik Suh, iaitu hanya setakat rituals and ceremonies. Baik, itu satu. Yang keduanya ialah di pihak yang mengatakan bahawa kita perlu melaksanakan hudud ini ataupun undang-undang jenayah Islam ini kerana dia adalah sebahagian daripada syariah sebagaimana yang disebut oleh panelis yang pertama. Kalau kita itu dari sudut Quran dan hadis, baik, ataupun dari sudut fiqh, perbincangan para scholars, Muslim scholars. Kalau kita lihat dari segi undang-undang kita pula, kalau tuan-tuan boleh refer kepada jadual keempat Sumpah yang di Pertuan Agong, kan? Sumpah yang di Pertuan Agong perkara 37 umpamanya ialah di sana dalam sumpah yang di Pertuan Agong ada sumpah oleh yang di Pertuan Agong untuk memelihara Islam, agama Islam. Saya petik. Contohnya kami Ibni apa yang di Pertuan Agong bagi Malaysia bersumpah dengan melafazkan wallahi wa billahi wa tallahi. Maka dengan lafaz ini berikrarlah kami dengan sesungguhnya dan dengan sebenarnya mengaku akan taat setia pada menjalankan dengan adilnya pemerintahan bagi Malaysia dengan mengikut sebagaimana undang-undang dan perlembagaan yang telah disahkan dan dimasyhurkan dan akan disahkan dan dimasyhurkan di masa hadapan ini. Dan lagi kami berikrar mengaku dengan sesungguhnya dan dengan sebenarnya memelihara pada setiap masa agama Islam. Mana sumpah oleh yang di Pertuan Agong untuk memelihara agama Islam. Maka sekali lagi kita masuk dalam satu area dan satu kawasan apa yang dimaksudkan sebagai agama Islam. Baik. Kemudian dan berdiri tetap di atas permintaan yang adil dan aman di dalam negara. Jadi pihak yang ataupun masyarakat Islam yang ingin melaksanakan undang-undang Islam ini, mereka mengatakan bahawa poin yang keduanya adalah kerana yang di Pertuan Agong itu sendiri sebagai ketua ataupun kepala negara dalam ikrar pelantikan jawatannya berikrar untuk memelihara agama Islam. Maka apabila memelihara agama Islam termasuklah semua ajaran Islam dan termasuklah di dalam semua ajaran Islam itu adalah undang-undang Islam yang disebut dalam Al-Quran dan hadis serta perbincangan di kalangan para scholars. Baik. Yang ketiganya ialah pelaksanaan hudud ini sebagaimana yang ada dalam negara kita, termasuk yang dibuat di Kelantan, dibuat di Terengganu, dia melalui satu proses perundangan yang betul, melalui proses perundangan yang sah, dan juga melalui sistem ada 3 minit lagi. 3 minit lagi. Ringkaskan. Melalui sistem demokrasi. Maksudnya ialah kita ada dua. Satu perundangan yang sah dan juga proses demokrasi. Kenapa? Kerana dia melalui Dewan Undangan Negeri. Bukan kata Menteri Besar Terengganu ataupun Besar Kelantan dia pergi potong tangan orang macam tu, tak ada. Kan? Kita bawa benda tu dalam Dewan Undangan Negeri untuk dibahaskan. Itu yang dimaksudkan sebagai proses perundangan. Mana kalaulah di kalangan ahli Dewan Undangan Negeri atau di kalangan ahli parlimen dalam kes orang undang-undang baru-baru ini tak setuju, maka dia akan melalui proses berkenaan. Jadi maksudnya ialah tidak ada apa yang dipanggil sebagai paksaan kepada warga negara untuk menerima undang-undang berkenaan. Manakala majority melalui sistem demokrasi bersetuju kepada implementation of Islamic law, maka dia akan terlaksana. Kalau majority tidak bersetuju, maka dia tidak akan terlaksana. Baik. Itu yang dimaksudkan dengan the implementation of Islamic law ini, dia melalui proses perundangan yang sah dan melalui sistem demokrasi. Baik. Kemudiannya yang keempat, kita perlu tahu bahawa perbincangan hudud ini dia terbahagi kepada dua. Satu di peringkat federal level, kan, di peringkat kerajaan persekutuan, dan yang keduanya di peringkat kerajaan negeri ataupun di peringkat Dewan Undangan Negeri. Apabila kita bercakap tentang hal itu, kita dapati bahawa sekarang ini pun dalam keadaan rang undang-undang belum diluluskan, dalam keadaan kita kata enactment hudud di Kelantan dibangkang, katalah oleh sebahagian daripada rakyat Malaysia ataupun di Terengganu dibangkang oleh sebahagian rakyat Malaysia, sebenarnya 4 kesalahan hudud telah pun diberi kepada bidang kuasa negeri, kan? Sudah pun diberi kepada bidang kuasa negeri sejak daripada dulu lagi. Apa dia? Zina, kan? Menuduh zina, kemudian arak, kan? Minum alkohol, minuman keras, dan juga kes murtad. Mana 4 itu sudah pun ada dalam jurisdiction ataupun bidang kuasa negeri, dalam keadaan yang mana kita kata sebahagiannya tak bersetuju.
Tapi sekian lama telah pun diberikan kepada negeri. Kemudian di peringkat federal, umpamanya kes mencuri, itu di peringkat federal, kan? Kemudian kes rompakan juga di peringkat federal. Kemudiannya menentang yang di Pertuan Agong ataupun melancarkan peperangan ke atas yang di Pertuan Agong ataupun kerajaan, itu juga di peringkat federal. Maksudnya apa yang saya nak tekankan kepada tuan-tuan sekalian ialah bahawa semua kesalahan ini yang kita kata sebahagiannya tak bersetuju, sebenarnya telah pun sekian lama dijadikan sebagai satu offenses, sebagai salah satu offenses, sama ada di bawah jurisdiction negeri ataupun dalam bidang kuasa kerajaan persekutuan. Berapa minit lagi? Habis dah? Ustaz, di samping ISIS, Ustaz lah antara orang yang duduk di YouTube, rakaman dan sebagainya. Statistik menunjukkan bahawa negara-negara yang melaksanakan hudud seperti Pakistan, Nigeria, Sudan, kadar jenayah mereka tak turun pun. Kadar ekonomi merudum, jurang ketidaksamaan sangatlah tinggi, dan segala bukti-bukti yang saya kemukakan ini, bagaimana doktor kata undang-undang hudud masih boleh membawa ke kesejahteraan kepada masyarakat? Apa ni? Ini soalan susah nak jawab ni. Soalan sekarang ni ialah kenapa bila kita nak laksanakan hudud tapi negeri ataupun negara yang pernah melaksanakan hudud menunjukkan sebaliknya, kan? Tahap kemiskinan, tahap jenayah, kemunduran dan sebagainya. Tuan-tuan sekalian, saya bagi contoh yang mudah. Berapa ramai di kalangan kita jogging, kan? Berapa ramai di kalangan kita pagi-pagi berlari, tapi bersungut, tak turun pun badan aku, kan? Darah tinggi, BP tak turun-turun pun, kan? Kencing manis, masih lagi kencing manis, kan? Tak sembuh-sembuh pun, kan? Sebab apa? Bila kita cek tengok, betul dia jogging, setiap hari dia jogging, kan? Berapa lama kau jogging? 30 minit, 40 minit, dah cantik dah. Tapi bila kita check further, kan? Bila after we check further, we found out apa? Kita dapati bahawa lepas dia jogging, lepas dia kayu bazikal, dia pergi hentam roti canai, nasi kandar, 2 pinggan apa semua. Adakah itu akan menyebabkan dia sihat? Dia takkan sihat walaupun dia jogging every day. Pasal apa? Kerana ada benda lain yang dia tak patuh. Dia jogging every day, tapi pengambilan gula berlebihan contohnya. Begitu juga dalam masalah pelaksanaan hudud, kan? Tak boleh kita hanya melaksanakan hudud tapi tarbiyah, education kita tinggalkan. Kita tak boleh hanya melaksanakan hudud tapi sifat amanah itu tidak ada. Rasuah, corruption, kan? Penganiayaan, kezaliman kepada orang, menaikkan pemimpin dengan cara yang salah dan sebagainya. Islam itu keseluruhan, kan? Contoh, boleh tak orang tu dia semayang, lepas semayang dia pergi berzina, boleh tak? Tak boleh, kan? Walaupun you semayang, tapi itu tidak bagi garanti you seorang yang baik kalau you masih lagi melakukan perbuatan yang lain. You pergi semayang, you pergi mencuri, merompak lepas tu. Ni nak keluar merompak ni, siap dengan machine gun, dengan bom tangan apa semua. Boleh sebut bom sini? Boleh kan? Kan? Dengan bom apa semua, dengan pelancar peluru apa semua, dah siap. Tapi sebelum tu pergi semayang dulu. Boleh tak? Tak boleh. You nak buat benda jahat, tapi you semayang. Adakah orang Islam dia nak pergi masuk rumah orang, dia nak break in, kan? Dia nak trespass rumah orang, dia bismillah dulu, ada tak? Dia baca doa dulu. Ada kan? Tak ada, kan? Kalau dia baca doa dulu pun salah. Orang isap rokok, smokers, sebelum dia isap rokok, Allahumma barik lana fi ma razaqtana, dia baca doa dulu. Walaupun dia baca doa sekalipun salah. Maka sebab itu kita kata bahawa bila kita laksanakan hudud, semata-mata hudud, tapi kita mengabaikan aspek yang lain, itu salah. Saya kira penjelasan saya yang sangat baik oleh Dr. Jalani. Seterusnya Dr. Wong Ching Hua. Terima kasih saudara pengerusi, Ustaz Wanji, Dr. Jalani, muwatinun sekalian, maksudnya rakan senegara, sama ada yang Muslim atau yang bukan Muslim. Jadi ini kita dah lepas 100 lebih tahun Sultan Majid di kekhalifahan Ottomania membatalkan perbezaan antara Kristian dan Muslim. Jadi kita tak harus balik kepada kafir, ke perkataan-perkataan konsep yang lama ni. Jadi saya merakamkan terima kasih kerana kepada para muwatinun rakan sekalian. Okey. Dan boleh mulakan.
saya akan tadi Dr. Jalani bincang pasal perlembagaan. Saya ada pandangan berbeza, tetapi saya akan mungkin nanti bila kita masa jawab nanti, saya akan sentuh tentang undang-undang di Kelantan. Dan pertama saya nak jelaskan, saya bukan sentuh tentang, sebenarnya tak ada undang-undang hudud. Kita cuma ada kesalahan dan hukuman hudud. Dan saya bukan nak sentuh hukuman hudud dalam Al-Quran dan hadis. Kerana saya bukan ustaz. Kalau saya bukan ustaz, macam mana saya boleh bincangkan apa yang berlaku semasa Al-Quran diturunkan. Jadi apa yang saya bincang seperti yang tadi ustaz kata adalah tentang kanun jenayah syariah yang kedua, kurungan 1993 2015. Bukan yang boleh buka kepada apa nama tu? Detail. Apakah hubungan ada nama okay, alright. Yang paling awal, paling dekat go by date modify. Okay. Yes, finish. Okay. Injury time. Okay. Jadi yang penting kita bincangkan di sini hukuman hudud di Kelantan. Bagi saya, apakah yang perlu kembali kepada sama ada yang mempertingkatkan, menaikkan keadilan. Ini penting. Next please. Terima kasih. Kerana mana-mana undang yang lebih membawa keadilan, maka saya sokong. Ramai orang Muslim rasakan hatinya tersinggung kerana nampaknya dia tertanya kenapa orang bukan Muslim boleh terima common law tetapi tak boleh terima syariah. Apakah anda memandang rendah kepada Islam? Dan saya nak jawab itu kerana bagi saya kalau undang-undang ini lebih baik maka saya sokong. Jadi daripada prinsip itu saya boleh jadi penyokong syariat. Kalau dia menjaminkan dalam pelaksanaannya menjaminkan keadilan. Kerana saya tak ada darah British, saya bukan beragama Kristian, mengapa saya nak agung-agungkan common law daripada ini? Kalau dia berguna, jadi bagi saya, kalau sekarang saya tidak sokong mana-mana undang-undang, bukan kerana saya anti undang-undang itu, tetapi sebaliknya kerana penyokong undang-undang itu gagal meyakinkan saya tentang kelebihannya. Jadi kalau saya tidak dapat diyakinkan, saya tidak boleh disalahkan. Kalau saya menjadi habi, yang habikan saya itu bukan saya sendiri. Okay? Okay, next please. Saya nak sentuh pasal satu. Ini sesuatu hujah yang selalu ditimbulkan bahawa kerana sekarang keselamatan dalam negara kita ini tergugat, maka kita perlukan hukuman yang lebih kuat. Kalau hukuman lebih kuat, maka negara menjadi lebih aman. Apa yang diimplikasikannya adalah bahawa hukuman hudud itu lebih keras, lebih berat daripada hukuman dalam common law, maka itu akan membawa kebaikan. Itu logiknya. Dan Section 7 dia katakan kalau kali pertama dia dipotongkan dengan tangan kanannya, kemudian separuh tapak kaki kirinya dan sebagainya, dan ini sebenarnya perlu mencuri lebih daripada harta yang bernilai 4.45 gram emas. Itu lebih kurang ikut harga hari ini saya rasa lebih kurang RM600. Lepas tu maka itu yang lebih keras. Kalau kita banding dengan kanun keseksaan di sebelah sana, dia kata kalau siapa yang kali pertama dia boleh dapat 7 tahun. Dia tak potong tangan. Dia boleh sampai 7 tahun. Kali kedua dia akan tambahkan dengan denda ataupun rotan. Okey.
Dan kalau nak curi motosikal tu dia boleh tambahkan apa dan sebagainya. Tapi tak ada satu yang potong tangan. Nampak itu lebih berat. Akan tetapi next, hukuman itu cuma bermakna kalau dia boleh dibuktikan. Okey? Yang mahkamah biasa kita tahu, saya tak sentuh apa yang berlaku dalam kanun syariah jenayah syariah Kelantan. Dia kata untuk mana-mana kesalahan dia perlukan 2 orang saksi. Sekurang-kurangnya 2 orang saksi. Tak kira ini hukuman untuk hudud, kisas ataupun takzir. Kita boleh lihat di sana. Okey, dan siapa 2 orang saksi itu? Dia mesti adalah orang Muslim lelaki dewasa yang bertindak adil. Okey, jadi saya berikan satu kes yang paling mudah sekali. Kalau katakan sekarang undang-undang ini berkuat kuasa di Kelantan, saya pergi sana, saya dirompak dan dicuri atau dirompak, kemudian saya pergi ke buat laporan polis. Polis tanya, apa bukti? Saya kata saya jadi saksi. Dia kata tak boleh kerana engkau kafir. Engkau tidak ada keupayaan untuk membuat saksi kerana anda tak boleh buat syahadah. Dan jadi boleh dilepaskan saja. Sekarang kalau kita bandingkan dengan kanun keseksaan, mana yang lebih berkesan? Kerana kalau saya pencuri perompak Muslim, saya sudah pastikan akan cari mangsa-mangsa saya yang bukan Muslim. Kerana mereka kena pastikan, kalau tidak pergi mana pun, saya pastikan jemput ustaz, jemput doktor bersama sekali, supaya kalau saya dicuri atau dirompak, saya ada 2 orang saksi. Kalau tidak, dan pastikan mereka mesti lelaki, bukan saja Muslim, dan mesti berkelakuan baik. Kalau dia ada kelakuan kurang baik, maka dia tidak memenuhi syarat adil. Doktor. Okey, sudah sampai. Sudah sampai. Soalan daripada saya. Doktor explain tentang enactment hudud Kelantan, pencurian dan sebagainya. Tapi kita setuju bahawa pelaksanaan hudud ini hanya pada Muslim, bukan Islam. Dan bukan Islam tidak kena. Masih terikat dengan undang-undang yang sekular. Kenapa masih takut? Kenapa masih tidak setuju? Memang soalan yang sangat bermanfaat. Kerana itu sememangnya apa yang kita dengar selama ini. Dan kerana andainya seolah-olahnya kalau katakan orang bukan Muslim itu tak disentuh, mengapa nak bantah? Jadi nak bantah itu maksudnya masuk campur dalam hal ehwal orang Muslim. Okey. Apa yang dikatakan itu benar kalau katakan sebagai seorang bukan Muslim, saya nak menjadi penjenayah. Maka sememangnya saya terlepas. Saya terlepas daripada hukuman kerana saya bukan Muslim. Tetapi kalau katakan seorang penjenayah Muslim cari saya, kes saya akan masuk syariah, mahkamah syariah. Akan diadili mengikut kanun jenayah syariah 2 di bawah ini. Kes saya tak boleh pergi ke mahkamah sivil lagi. Jadi secara ringkasnya, kalau kita nak katakan bahawa undang-undang jenayah ini boleh dilakukan mengikut agama, kita perlukan satu prasyarat. Prasyarat itu adalah aku janji. Kalau kita boleh menjemput semua penjenayah, bakal penjenayah, membuat aku janji bahawa aku janji saya akan bertanya apakah agama mangsa saya sebelum saya melakukan jenayah, supaya saya akan cuma memilih memangsai mereka yang seagama dengan saya, supaya tidak membawa kesulitan kepada seluruh sistem perundangan, maka itu boleh jadi. Terima kasih doktor. Saya rasa ada baik ya Dr. Jelani respon pada ulasan Dr. Wong Chee Huat. Agak menarik juga presentation oleh Dr. Wong sebenarnya tadi. Tapi apa yang saya faham bila Dr. Wong sebut tadi, Dr. Wong mengakui bahawa Islamic criminal law ataupun hudud tadi lebih severe, kan? Lebih teruk hukuman dia, betul tak? Lebih berat. Lebih berat, okey. Lebih berat hukuman dia berbanding dengan penal code apa yang disebut oleh Dr. Wong sebenarnya tadi. Tapi saya ingin bagi penjelasan kepada tuan-tuan sekalian bahawa dalam undang-undang Islam, apabila seseorang itu tak boleh dikenakan charge di bawah hudud,
maka dia akan dikenakan charge di bawah ta'zir. Ta'zir itu yang dikekalkan penal code, kanun keseksaan. Maknanya jika seorang orang itu penjenayah tu, dia Muslim, contohnya dia seorang Muslim di bawah hudud, kalau cukup syarat dia akan kena hudud. Tak cukup syarat dia turun ke bawah ta'zir. Jadi dia takkan terlepas. Sebagaimana yang ada dalam undang-undang penal code, tata cara jenayah, apa yang ada di Malaysia sekarang itu dikekalkan. Cuma tambahan bila cukup syarat baru dikenakan hudud. Jadi pada pendapat saya itu lebih baik, sistem itu lebih baik untuk mengawal untuk menggerunkan penjenayah. Satu. Yang keduanya, saya suka memetik apa yang disebut oleh scholars seperti Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam tulisan beliau Al-Madkhal li Dirasat Syariah Al-Islamiyah. Dia kata bahawa Umar Al-Khattab pernah memberi ganti rugi kepada kes kecurian. Maksudnya scholars di kalangan Muslim scholars memberi pandangan bahawa government, kerajaan yang memerintah ataupun pemerintah hendaklah memberi ganti rugi kepada mangsa dalam kes theft, dalam kes kecurian. Dan ini tak berlaku dalam sistem yang ada sekarang. Jadi saya berpendapat bahawa kalau kita boleh mendesak kerajaan tanpa menggunakan nama hudud pun tak apa. Tak menggunakan nama hudud pun tak apa. Kita tak guna nama undang-undang Islam pun tak apa. Tetapi apa yang diajar oleh agama Islam itu, iaitu pemerintah hendaklah memberi ganti rugi kepada viktim. Sama ada viktim itu Muslim ataupun non-Muslim. 2 kali ganda. Itu yang dilakukan oleh Umar Al-Khattab. Jadi saya percaya bahawa itu lebih baik daripada sistem yang kita ada sekarang. Terima kasih. Dr. Wong nak respon. Saya jawab bahagian kedua dahulu. Yang pasal ganti rugi ini memangnya saya rasakan ada kelebihannya. Jadi saya rasa kalau sebagai satu inovasi untuk bawa masuk ke dalam sistem perundangan kita, itu saya rasa perkara yang bagus. Mungkin pihak Bar Council nak kaji lebih mendalam, tetapi secara prinsipnya saya rasa itu sesuatu yang bagus. Dan sebenarnya kita ada sebahagian daripada prinsip itu dalam kanun jenayah syariah Kelantan itu, iaitu di bahagian kisas. Tetapi apa yang menjadi masalah adalah kisas itu dia kenakan standard piawaian untuk ganti rugi. Unitnya diat. Satu diat ikut yang dulu yang saya nampak tu 4.455 gram emas. Sekarang yang edisi yang baru tu menjadi 4 kilo, 4.45 kilo. Itu lebih mencabar. Maksudnya satu unit itu lebih kurang sekarang lebih 500 sampai 600 ribu ringgit. Itu untuk ganti satu nyawa. Dan untuk organ yang ada sepasang, kalau hilang separuh maka ganti separuh. Itu maksudnya kalau hilang tangan, separuh dia. Kerana ada 2 tangan. Tapi cuma ada satu lidah. Kalau lidah itu dicederakan, maka ganti satu dia. Mata separuh dia. Kalau seluruh rambut saya dicukur sampai habis, maka satu dia juga. Persoalan itu adalah, apakah kita perlukan mengikut dengan formality yang begitu rigid, ataupun kita ambil intipati. Sebab itu saya agak menghargai pendapat doktor tadi yang dia kata nama itu Islam hudud tak penting, yang penting adalah intipati. Saya rasa itu sesuatu yang kita boleh bersetuju. Tapi saya nak kembalikan kepada apa yang tadi poin pertama. Tadi doktor kata bahawa kalau dia tak jadi, dia boleh masuk kepada undang-undang mahkamah biasa. Itu tidak. Kerana Section 2 kata kanun ini hendaklah terpakai ke atas tiap-tiap orang Islam yang mukallaf bagi apa-apa kesalahan di bawah kanun ini yang dilakukan olehnya dalam negeri Kelantan. Jadi dia kena masuk. Kemudian dia akan digugurkan, dan lepas digugurkan kita tak boleh dakwanya kali kedua. Itu double jeopardy. So memang ada masalahnya. Dan ia bukan saja katakan untuk undang-undang ini untuk hukuman yang perlukan dua orang saksi, tetapi dia kata untuk semuanya. Saya bacakan secara ringkas. Dia katakan semua kesalahan di bawah kanun ini, sama ada kesalahan hudud atau kesalahan kisas, hendaklah dibuktikan dengan keterangan lisan dan ikrar yang dibuat oleh tertuduh dan syahadah. Dan ada satu bahagian yang dia kata termasuk takzir juga.
Ya, tapi saya tak pasti ini versi bahasa lain saya tak dapat cari. English tu saya rasa Untuk mengenai Dr. Wong, yang akan buat decision untuk charge seseorang itu adalah AG Chambers. Kan? Apabila AG Chambers melihat tidak ada bukti yang cukup di bawah untuk mengenakan hudud, dia akan pergi kepada takzir. Jadi dia akan pilih. Dr. Wong faham tak? Ya. Kita tak akan biarkan orang itu terlepas. Kita akan kenakan charge yang sesuai berdasarkan kes yang terlibat. Nampaknya Ustaz Wanji play safe, so dia senyap je lah. Kita teruskan dengan question and answer daripada hadirin. Soal jawab. Cepat tanya. Saya cepat grill Ustaz Wanji. Undang-undang ini sebenarnya undang-undang berbuat ataupun sebenarnya undang-undang jariah. Sebabnya sebelum ayat masa pun undang-undang itu telah pun dibuat di kawasan negeri di Arab sudah ada dibuat. Jadi sebenarnya undang-undang ini undang-undang Quran ke atau undang-undang apa? Itu saya kalau saya gitu saya fikir jadi daripada undang-undang katakan seorang itu mencuri, seorang pencuri, bukan seorang satu pula pencuri yang terdiri daripada orang bukan Islam dan juga orang Islam. Okay. Jadi dia nak orang mereka ini nak jadi di bawah undang-undang yang satu, undang-undang syariah ke ataupun undang-undang sivil. Dan katakan orang Islam ni jadi di bawah undang-undang syariah, orang bukan Islam ni jadi di bawah undang-undang sivil, dia akan mendapat hukuman yang berbeza. Katakan orang Islam ni dia akan kena buang tangan, tapi dalam undang-undang sivil orang bukan Islam dia tak kena buang tangan, dia kena undang-undang sivil lah. So mana keadilan dia? Padahal dia mencuri benda yang sama. Okay. Saya nak sambung pada sikit pada undang-undang jariah, dulu dia adalah undang jariah, maka Islam bawah itu adalah lebih baik daripada yang jariah bawah. Contoh dulu ni poligami dia tak ramai juga, tapi Islam batalkan kepada 4. Itu juga dalam undang-undang dan sebagainya. Soalan saya mudah saja untuk Ustaz Wanji dan juga mungkin kepada Dr. Kalau ada undang-undang yang lebih baik lagi sekarang ini, adakah undang-undang tak boleh lebih baik atau kita kena tolak sepatu undang-undang Islam? Undang-undang baru nak kahwin lebih daripada 4 ke apa? Tak, maksud saya kalau Saya rasa Ustaz Wanji, lepas tu Dr. Jalani. Alright, bismillahirrahmanirrahim. Kenaan dengan undang-undang kalau kita baca dalam Al-Jami' al-Ahkam al-Quran Imam Al-Qurtubi, jadi senaraikan nama-nama orang yang telah dipotong tangan. Dan sebenarnya sebelum Nabi Muhammad SAW dilantik menjadi Nabi, dah memang ada orang kena potong tangan dalam kesalahan mencuri. Maksudnya kalau kita tengok dalam kupasan Imam Al-Qurtubi itu, sebenarnya hukum potong tangan kepada kesalahan mencuri itu dah diamalkan pada zaman jahiliah. Bahkan dalam Quran Allah Ta'ala ada sebut tentang hukuman qisas pun sebenarnya diamalkan dalam Taurat dan Injil. Wa katabna alaihim anna nafsa bin nafsi, kami telah wajibkan kepada mereka Ahlul Kitab sebelum itu nyawa dengan nyawa. Maksudnya adalah undang-undang yang telah diamalkan. Lepas tu di Islam tu datangnya Al-Quran dan hadis Nabi SAW, dia nyatakan undang-undang itu. Sekarang ni sebenarnya dia banyak debat tentang hukum-hukum Islam ni. Contoh macam dulu dia ada debat tentang hukuman bunuh kepada orang yang murtad, iaitu berasaskan kepada hadis man baddala dinahu faqtuluh, barang siapa yang tukar agama maka bunuh. Cuma ada seorang ulama dalam dunia Islam yang dah meninggal dalam tahun lepas meninggal, Dr. Hajabi tahun lepas meninggal. Dia agak memberanikan diri dia untuk membahaskan tentang sebenarnya tidak ada hukuman bunuh kepada orang murtad. Dia berargumen, berhujah bahawasanya hadis itu tak valid sebab ada masalah pada sanad Ikrimah Maula Ibn Abbas, dan yang keduanya hadis itu segi matan dia ada masalah, iaitu dalam hadis tu kalau kita baca matan daripada awal sampai ke akhir, dia menceritakan tentang Ali radhiyallahu an bahkan orang yang hidup, dan cerita hadis tu juga sambungan tu sampai kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma,
Yang Ibn Abbas kata lau kuntu ana ma uharriquhum, kalaulah aku tak bakar mereka, wala qataltuhum, bahkan aku bunuh mereka, liqauli Rasulullah sallallahu, kata Rasulullah, man badala dinahu faqtulu, barang siapa yang tukar agama bunuh. Hujah Dr. Taha Jabir Al-Lawani, dia menyatakan macam mana Ali bin Abi Talib, seorang sahabat yang kuat itu, boleh menyanggahi apa yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan bakar orang. Jadi dia rasa ada masalah segi matan dan juga sanad. Makanya Dr. Taha Jabir mengatakan hadis itu tak valid, mengatakan wujudnya hukuman bunuh kepada orang murtad. Okey, disambung juga oleh Dr. Said Ramadan Al-Buti. Maksudnya debat tu berlaku, dan kita dapati bahawasanya ada ulama zaman sekarang yang pun mempertahankan bahawasanya tidak ada bunuh pada orang murtad, iaitu Dr. Ahmad Ar-Raisuni. Dia sebut ada satu artikel panjang lebar, maksudnya ada ijtihad di situ dalam isu bunuh pada orang murtad, yang dulu kita pegang orang murtad kena bunuh. Tapi ada, bahkan saya enactment hudud yang pindaan ni pun dia dah buang bunuh kepada orang yang murtad. Yang dulu ada, Ana bawa dua-dua. Ana pula. Saya bawa dua-dua. Ada dalam buku saya ni, enactment hudud Kelantan yang dulu dan yang baru. Memang dia tak ada hukum bunuh pada orang murtad. Maksudnya Kelantan itu sendiri pun dia dah ada ijtihad baru, ubah pandangan. Yang kedua, ada debat baru berkenaan dengan hukuman, dan benda ni masih lagi kekal dalam enactment yang baru dan yang lama, iaitu hukuman rejam kepada penzina muhsan. Itu ada dalam enactment, memang ada. Dan sebenarnya dalam dunia Islam pun dah ada debat apakah wujud apa yang dinamakan sebagai hukuman rejam. Panjanglah, itu saya ada bincang panjang lebar lah dalam tulisan. Dan ada juga debat yang lagi sebenarnya lama, cuma mungkin kita baru debat. Sebenarnya betul ke ada hukuman potong tangan kepada pencuri? Sebenar, apakah wujud hukum potong tangan kepada pencuri berterusi Al-Quran? Orang selalu baca ayat Quran, as-sadiqu was-sadiqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan minallah. Ayat itulah orang selalu hujah pencuri lelaki dan perempuan sampai kesalahan potong tangan. Sebenarnya macam contoh ada seorang ulama daripada Syria, bukan seorang, dua orang. Yang pertama namanya Dr. Adnan Ar-Rifai, dan seorang lagi nama Dr. Ash-Shahrur. Dia ni membahaskan kenapa dalam Al-Quran yang ayat potong tangan itu digunakan kalimah faqta'u. Padahal dalam kalimah Al-Quran, faqta'u ni bukan makna potong, tapi faqta'u ni maksudnya adalah macam contoh wayaqta'u nama amarallahu bihi an yusala wa yufsiduna fil ard dalam surah Al-Baqarah. Dia guna kalimah qata'a. Qata'a di sini bukan makna potong fizik. Maksud qata'a di situ dalam debate Dr. Adnan Ar-Rifai dan juga Dr. Shahrur, dia mengatakan qata'a di situ adalah tidak melaksanakan perintah Tuhan. Tapi dalam Quran, bila guna kalimah potong fizik itu, dia akan guna kalimah qatta'a. Contoh macam ayat Muharabah, innama jazaa'ul ladzina yuharibunallah tu kan, an tuqatta'a au tuqatta'a aydiyahuma au arjuluhum min khilaf. Qatta'a dalam bahasa Arab dia beza. Jadi sebenarnya dia kata memastikan bahawasanya mereka ni tidak mencuri lagi. Itu tafsiran. Maksudnya tafsiran debate tu berlaku dalam fiqh. Sebab itu saya sebut awal tadi, kena ada beza di antara syariah dan fiqh. Saya tengok macam contoh Parti Islam se-Malaysia, macam tampah, tak tahu. Ni ceritalah. Dia banyak pandangan-pandangannya yang tak berapa konsisten. Saya bimbang akan berlaku tak konsisten pada enactment hudud. Contoh dulu Parti Islam ni, sebab saya dulu orang PAS. Sekarang masuk Parti Keadilan. Tapi Parti Keadilan dengan PAS masih berkawan. Okey. Jadi dulu pandangan Parti Islam tak boleh ucap tahniah dengan kedatangan perayaan agama lain dulu tapi sekarang YB dia buat kan, ucap tahniah. Maksudnya ada pandangan kata tak boleh, ada pandangan kata boleh. Dulu dia pakai pandangan tak boleh, hari ni dah boleh pula. Satu. Yang kedua, dulu dia kata tak boleh orang perempuan jadi pemimpin dulu kan. Saya kalau baca balik sejarah Parti Islam dulu di Kelantan, masa gabungan di antara PAS dengan Parti Semangat 46, jadi isu perempuan jadi calon. Allahyarham Tok Guru ni Abdul Aziz secara terang-terang kata tak boleh, haram bercanggah dengan Al-Quran, bercanggah dengan Islam. Ada dalam tesis. Pendek kan? Okey, right. Jadi tiba-tiba sekarang jadi orang perempuan jadi jadi pemimpin. Maksudnya saya bimbang tak konsisten itu akhir sekali berlaku juga tak konsisten pada enactment. Sebab dia ada pandangan-pandangan. Sebab itu saya letak awal tadi, okey, ini pandangan fake, jadi kita boleh debate, tak ada masalah. Tapi kalau timbul persoalan, apakah undang-undang yang ada pada hari ini adalah undang-undang jahiliah, tak dalam Quran, saya rasa nak kata jahiliah tu tak,
Dalam Quran ada, tapi dalam tafsiran yang bagaimana? Itu yang saya maksudkan. Wallahu a'lam. Saya nak lagi bagi Ustaz Wanji kupas tentang lurah. Saya memang minat lurah lah. Tapi tidak adil pada Dr. Jalani. Al-Quran kata adil itu al-adalatu wal ihsan. So silakan. Terima kasih kepada saudara moderator. Baik, tuan dan sekalian, soalan yang kedua yang ditujukan kepada saya itu berkenaan dengan jikalau katalah a couple atau a pair, kan, satu pasangan ni, satu muslim satu non muslim, dia commit satu crime, kan. Lepas tu tiba-tiba masuk ke mahkamah, adakah adil kalau satu tu kena hukuman berbeza dengan seorang lagi? Macam tu soalan dia. Baik. Kalau tuan-tuan tengok dalam realiti sekarang, tuan-tuan perasan tak bahawa ada ketikanya kesalahan yang sama tapi penjenayah tu tak dikenakan hukuman yang sama? Perasan tak? Biasa. Base kepada beberapa perkara lah. Contohnya apa dia? Satu, jantina, kan? Jantina. Kalau lelaki dengan perempuan dia dah lain, kan? Kalau perempuan hukuman sebat contohnya, tak dikenakan hukuman sebat, ataupun kerana faktor usia, ataupun kerana you ada immunity, kan? Legal immunity. Sebab apa? Sebab you diplomat. You daripada France, you datang sini kerja dekat embassy, tapi you pair dengan ustaz moderator, pergi merompak 7-Eleven dekat Bukit Kelugu, contohnya, kan? Bila dia pair dengan ustaz kita dekat pergi merompak 7E, jangan buat. Nampak lepas dengar ceramah Dr. Jalani. Tapi yang kenanya siapa? Dia. Pasal apa? Sebab dari segi undang-undang negara dia memang akan kena, kan? Tapi yang seorang ni dia protected sebab ada legal immunity. Bagi kita kata tak fair. Bagi kita kata it's unfair. You datang daripada front, you kena hormat kami. You datang dari Australia, you kena hormat kami. Tapi kita sudah ada perjanjian. Mana-mana negara dia kerja dengan embassy, you ada legal immunity, semua kena bagi. Itu satu contoh. Maka dalam agama Islam dia bezakan. Kalau you Muslim, ini hukuman yang kena pada you. You bukan Muslim, lain hukuman dia. Soalan sekarang ni ialah non-Muslim yang commit crime dengan Muslim tadi, dia kena hukuman lebih teruk ke lebih ringan? Lebih teruk ke lebih ringan? Lebih ringan ataupun terlepas, betul tak? Sama ada lebih ringan atau terlepas. Saya nak tanya you, siapa dia orang dalam dunia ni, orang kata you boleh keluar daripada mahkamah, tak, I nak kena juga hukuman. Ada tak orang nak minta hukuman? Tak ada. Kalau orang kata, oh you Melayu kah? You keluar, you tak kena. Hore lah. Seronok lah sebab I tak kena. Ataupun sebab you Muslim, you kena hukuman lebih ringan. Orang ni kena penjara, I kena denda. Sudah tu I seronok, kan? Jadi bagi saya tak ada masalah sebenarnya, sebab dalam amalan perundangan pun memang ada ketikanya dibezakan berdasarkan kepada fakta-fakta tertentu. Yang keduanya, kenapa golongan non-Muslim mempertikaikan hal ini sedangkan heavier punishment dikenakan kepada Muslim, bukan dikenakan kepada non-Muslim. Dan bagi Muslim pula, dia tak ada masalah sebab dia terima. Muslim masuk Ramadan, dia kena puasa. Non-Muslim dia tak kena puasa. Tapi kita tak dengki dekat Dr. Wong, you pun boleh makan. Tak acik lah macam ni, I tak boleh makan. Kan? Kita tak pernah dengki. Sebab apa? Sebab kita Muslim, kita percaya bahawa kalau kita lalui satu sistem perundangan mengikut agama, kita akan dapat satu, kita kata rewards, kan? Kita akan dapat pahala, kita akan dapat blessing, kan, daripada Tuhan. Nanti kalau kita terima hukuman itu, Tuhan maafkan dosa kita. Yang non-Muslim dia ada agama dia ada cara dia sendiri yang kita hormati. Itu penjelasan saya. Terima kasih. Saya tengok Dr. Wan Ciwak tak sabar-sabar nak tanya soalan. Terima kasih. Pasal yang sama ada adil atau untuk Muslim dan yang bukan Muslim, seperti yang tadi saya kata, kita seharusnya lihat daripada segi mangsa. Kerana kalau katakan memangsai saya tu boleh membawa hukuman yang lebih ringan kerana saya tak dapat bawa dia ke apa, kan, maka dia sebenarnya penjenayah itu kalau berfikir secara instrumental akan lebih cenderung untuk memangsakan saya. Kerana kita kena lihat undang-undang jenayah berlainan dengan undang-undang peribadi, undang-undang keluarga. Kerana undang-undang keluarga dan peribadi itu adalah berdasarkan hubungan antara manusia yang semula jadi ataupun sukarela.
selain daripada undang-undang syariah, kita ada undang-undang adat. Dan kita boleh ada sampai infinity numbernya jenisnya undang-undang sebagai asas. Tetapi bila sampai undang-undang jenayah, itu adalah sesuatu yang melingkungi semua. Kerana kita hubungan antara penjenayah dan mangsa jenayah itu bukan sukarela. Kita tak boleh pilih. Sebab itu memang ada pencegahan sekalipun kalau kita balik kepada zaman Osmaniyah. Tapi saya nak bawa satu senario yang lebih penting. Kerana apa tadi yang Dr. Jalani bincangkan adalah bahawa kesalahan yang sama tetapi orang yang lain dan sebagainya. Sekarang saya nak bawa satu case di mana kalau kesalahan yang berlainan, apakah undang-undang syariah itu boleh digabungkan dengan undang-undang sivil? Seperti yang tadi kata, kalau untuk pencurian, ya boleh. Sekarang itu yang saya nak minta pandangan Dr. Jalani dan juga Ustaz. Kes yang saya nak bawa adalah tentang pencurian. Ramai orang kata kita harus sokong hukuman hudud. Kerana kalau nak curi RM600 pun kena potong tangan, sudah pasti mereka yang curi berjuta-juta, berbilion-bilion itu kena potong tangan juga. Okey, apakah itu kes sebenarnya? Boleh tak tolong tunjukkan? Okey, yang ini. Yang ini kalau kita nampak yang atas tu ramai netizen komplain bahawa K Toyo ni makan berjuta-juta ringgit masuk 12 bulan, tapi yang 6 tin sardin curi tu kena 2 tahun. Ini tak patut kerana dia bercanggah dengan prinsip bersekadaran, proportionality. Betul tak? Maksudnya kita andaikan kalau kita curi banyak, kita harus dapat hukuman lebih berat. Betul? Jadi kalau sekarang ya, soalan yang saya tanya adalah dalam konteks dulu, kenapa kalau curi 4.45 gram emas pun kena potong tangan, kenapa tak ada hukuman yang lebih berat untuk rasuah? Masa dulu, saya tak pasti ini pemahaman saya betul atau tidak. Yang saya faham daripada logiknya adalah hukuman hudud dan kisah semua ini datang semasa rasuah. Dan kita faham bahawa masa itu semua orang Rasulullah disegani oleh semua orang rakan-rakan masa beliau baginda. Jadi tak ada yang mungkin ada tabiat untuk makan rasuah. Apakah kita hari ini masih ada pemimpin yang mempunyai kualiti seperti Rasulullah? Tidak kan? Kita tak ada pemimpin yang maksum. Jadi apa yang tidak wujud dulu sekarang menjadi satu masalah, kerana kalau kita ikut kita nak kekalkan hukuman hudud untuk curi kan? Kita potong tangan kanannya, kemudian tapak kirinya, kemudian penjara 15 tahun. Macam mana kita nak hukum mereka yang tengok kalau sana, yang ni yang paling berjuta-juta ringgit untuk masuk ke kasino? Macam mana kita nak hukum mereka? Potong berapa? Ini takzir. Apakah takzir itu kita hakim takzir syariah kita boleh kenakan hukuman takzir yang lebih berat lagi daripada hukuman hudud? Kalau tidak, bukankah kita patut mengikut persekadaran itu untuk kurangkan hukuman untuk yang curi? Itu yang kita kena fikirkan. Fikirkan kalau seorang menteri itu curi berjuta-juta dan seorang pekerja kepada menteri itu rasakan dia curi berjuta-juta, saya curi beribu-ribu saja. Dia bukan miskin. Jadi dia tak boleh lepaskan di bawah hukuman yang undang-undang sekarang. Jadi apakah kita katakan orang yang pekerja yang cemburu dengan menteri yang rasuah itu harus dipotong tangan, wahal yang menteri itu harus kembali kepada mahkamah sivil dan paling banyak 20 tahun. Paling banyak didenda 5 kali wang yang dimakannya, disonglapnya. Terima kasih. Doktor? Baik, tuan-tuan sekalian. Yang ni undang-undang apa ni? Ini penal code. Ini penal code. So, sebab apa kita nak pertahankan penal code? Sebab tu yang kita nak ubah sekarang ni.
Jadi apa yang Islam ajar ialah hudud dan ta'zir. Baik. Hudud ni tak semestinya dia adalah hukuman yang paling berat. Hudud ni makna yang kita sebut limitation, dia limited. Kan? Mana dia telah ditetapkan fix by Quran dan Sunnah. Tapi ta'zir dia boleh lebih daripada itu. Sebab tu dalam prinsip Islam dia ada wada' syai' fi mahalli, kan. Yang kata adil itu, justice itu ialah you letak satu benda sesuai pada tempat dia. Jadi apabila dalam keadaan sekarang, katalah yang Dr. Wong sebut tadi, bahawa macam mana curi 600-700 ringgit kena potong tangan, mencuri berapa bilion tak kena potong tangan, let's say kena setahun. Maka adakah itu memenuhi kriteria keadilan yang ditetapkan oleh agama Islam? No. Jadi sebab itu kita kata bahawa undang-undang Islam mesti mencerminkan al-adalah, keadilan. Dan itu yang kita sebut tadi, bahawa kita tak boleh hanya semata-mata melaksanakan hudud kita kata itu Islam. Tak boleh. Bahawa kita mesti laksanakan semua prinsip yang diajar oleh agama. Jadi apabila kita laksanakan hudud, you kena laksanakan ta'zir. Dan pelaksanaan hudud, ta'zir, qisas, blood compensation money, kan, diat, semua tu mesti dilaksanakan berdasarkan kepada keadilan. Jadi apabila berlaku perubahan keadaan, dia mana jenayah cyber contohnya, ataupun melalui online, ataupun rasuah yang lebih canggih dengan dunia sekarang, maka pada masa itu ta'zir itu adalah discretion kepada government untuk decide. Sekarang sudah ada fix punya punishment. So bila berlaku satu jenayah yang lebih canggih, yang lebih teruk daripada itu, maka itu adalah budi bicara government untuk interfere dan pastikan bahawa orang itu mendapat hukuman yang lebih berat daripada orang yang mencuri RM600. Jadi apa yang Dr. Wong sebut tadi, saya setuju bahawa kita tak boleh biarkan hukuman macam ni berterusan dalam negara. Orang yang mencuri 600 ataupun sardin satu tin, hukuman dia lebih berat daripada orang yang mencuri jumlah yang lebih banyak. Itu yang kita nak ubah. Terima kasih. Doktor adalah peguam syar'i, right? Both. Okay. Jadi kalau katakan doktor diangkat menjadi hakim, kadi dalam mahkamah syariah, dan katakan kita ada rasuah itu sekarang dijadikan sebagai sebahagian dalam bidang kuasa mahkamah syariah, apakah hukuman yang Tuan Kadi akan bagikan mereka yang sudah songlap berjuta-juta ringgit itu? Sekarang nak potong. Baik, terima kasih. Susah nak jawab soalan tu. Dia sebenarnya bila kita nak tetapkan hukuman, kita tak boleh just split a second you nak decide. Tak boleh. It's unfair. Okay, it's unfair. Sebab apa? Sebab bila kita nak tetapkan hukuman, biasanya dia akan melalui pelbagai proses. Pelbagai proses. Sebab bila I jawab sekarang, seolah-olah I kata ini adalah Islamic law. Itu bahaya ni. Itu tadi Ustaz kata itu adalah fikah. Betul. Bukan Islamic law, itu fikah. Saya pun kafir, saya faham. Betul. Itu yang saya sebut. Itu yang saya sebut. Saya tak boleh menjawab hanya dari split second macam tu, tak boleh. Sebab kita mesti melalui satu proses discussion, debate tentang apa hukuman yang sesuai. Tapi prinsipnya ialah kita tak boleh biarkan ini berlaku. Jadi kita kena contoh kalau kita tengok kalau dalam sejarah perundangan Islam, Umar Khattab banyak contoh yang relevan dalam soal ini. Pada zaman Umar Khattab, sebelum zaman Umar Khattab ni the second caliph, kan, khalifah Islam yang kedua. Baik, sebelum zaman pemerintahan khalifah yang kedua, zaman Nabi dan juga zaman Abu Bakar Siddiq, siapa yang minum arak, hukuman dia hanya 40 kali rotan. Zaman Umar Khattab digandakan 80 kali. Jadi Muslim scholars berbeza pendapat kenapa 80. Ekstra 40 itu apa? Adakah itu hudud ataupun itu ta'zir, discretion daripada Umar Khattab? Jadi ada divergence of opinion, ada differences of opinion among Muslim scholars. Jadi apa yang saya nak katakan di sini, bahawa dengan soalan yang diberikan oleh Dr. Wong itu memang menarik, dan saya juga suka jikalau Muslim juris duduk dan bincang. Apakah ada dalam kita punya literature perbincangan di kalangan para fuqaha tentang hukuman yang sesuai dalam kes yang macam ni. Kalau Dr. Wong tanya saya sekarang, saya memang tak ada idea. I don't have a clue. I have to be sincere with you. Okay, jadi tetapi kita kata bahawa sudah tentu dalam literature kita ada
solution-solutionnya yang sepatutnya untuk menggambarkan keadilan hukuman itu. Terima kasih. Saya ada tambahan sedikit. Okey, maaf Ustaz, saya terlalu banyak ambil soalan dan ambil soalan masa daripada tuan-tuan sekalian, tuan-tuan puan sekalian. Okey, secara prinsipnya kita kalau tak pergi kepada detail, antara untuk menghukum seorang yang mencuri beratus-ratus dengan potong tangan ataupun mereka yang mencuri berbilion-bilion itu, tak kiralah apa hukumannya, mana yang lebih penting, mana yang harus diutamakan secara ringkas? Kerana saya ada soalan lagi. Okey, sekarang usaha kerajaan Kelantan adalah untuk pastikan laksanakan hukuman hudud. Untuk misalnya pencuri lebih daripada 600 lebih kena potong tangan. Itu katakan kerana ikut nak laksanakan Islam dengan sepenuhnya. Tetapi seperti apa yang tadi doktor kata, Islam itu menekankan keadilan, keseimbangan. Jadi seharusnya kalau kita nak letakkan ini, kita pasti sudah harusnya ada hukuman yang sedia ada untuk pemakan rasuah. Betul tak? Jadi antara kedua ini, maka apa yang menjadi lebih keutamaan, kerana tadi doktor menyebut tentang Syekh Qaradawi, tapi saya pernah juga baca Syekh Qaradawi yang katakan bahawa kalau hukuman hudud ini diturunkan sebelum berlaku keadilan, maka yang jadi mangsa sebenarnya adalah mereka golongan yang lemah, yang miskin dan sebagainya. Bukankah seharusnya keutamaan diletakkan kepada mencadangkan undang-undang hukuman yang lebih keras? Kerana kalau itu boleh dilaksanakan, barulah kita bincang pasal ini. Misalnya kalau kita lihat hukuman hukuman hudud di Brunei, itu memang keras, memang berat, tetapi sultan dikecualikan kerana ditulis secara terus terang dalam undang-undang, sultan tidak pandai berbuat salah. The king can do no wrong. Dan ini sebenarnya tak jauh daripada kita. Tadi saya sebut section 2, dia kata semua orang Muslim yang mukallaf, saya cepat, kanun ini hendaklah terpakai ke atas tiap-tiap orang Islam yang mukallaf bagi apa-apa kesalahan di bawah kanun ini yang dilakukan olehnya dalam negeri Kelantan. Mukallaf adalah usia, kan? Okey, Muslim, dia tak kira lelaki perempuan. Tetapi ada 10 orang Muslim sebenarnya dikecualikan. 10 orang ini dikecualikan kerana perkara 182 dalam perlembagaan persekutuan. Saya pasti doktor kenal pasal itu, tentang mahkamah khas untuk Raja-Raja Melayu. Itu cuma dihadiri oleh hakim-hakim dalam civil court. Jadi sudah pasti tak boleh gunakan ini. Bukankah itu seharusnya menjadi keutamaan sekurang-kurangnya kalau kita tak bincang sampai rasuah, yang pindaan kepada perkara 182 itu juga dilaksanakan pada masa yang sama? Keadilan ini, justice tu, kalau baca buku John Rawls, ada berbagai-bagai keadilan. Saya kena adil untuk Dr. Jalani menjawab, adil pula kepada Dr. Wong yang banyak persoalan diminda. So, dipersilakan Doktor. Apa yang dikemukakan oleh Dr. Wong tadi ada banyak isunya. Saya tak pasti saya dapat jawab semua ataupun tidak. Tapi apa yang dapat saya tangkap ada beberapa perkara. Satunya apa yang disebut oleh Dr. Wong tentang Dr. Yusuf Al-Qaradawi, kata pelaksanaan hudud tu tak boleh sebelum keadilan. Baik, saya tak pasti apa yang dimaksudkan oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Tapi sepanjang saya pembacaan saya dan discussion berkenaan dengan penulisan Dr. Yusuf Al-Qaradawi ialah bahawa kebimbangan bukan sahaja beliau, tetapi kebimbangan di kalangan Muslim juris, bahawa di kalangan pihak yang memperjuangkan hudud ini, dia hanya melihat hudud itu sahaja. Maksudnya ialah bila once boleh potong tangan, bila ada dalam hukuman tu potong tangan, that's it. Sedangkan bukan macam tu. Sedangkan yang dikatakan keadilan itu bukan hudud semata-mata, tetapi pelaksanaan itu mesti merangkumi semua pihak, sebagaimana yang Dr. Wong sebut. Tak boleh ada immunity. Ya. Tak boleh, dia mesti laksanakan semua. Jadi itu yang saya faham daripada apa yang disebut oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Sebagai contoh, kegagalan yang berlaku di beberapa buah negara yang saya tak mau sebut negara-negara berkenaan,
Tetapi apabila perbincangan dibuat di kalangan para pengkaji undang-undang hudud, mereka mengatakan bahawa ianya gagal kerana pelaksanaan itu berlaku pilih kasih. Kan? Bila datang satu puak yang tertentu dari segi politiknya, maka ia dilaksanakan. Tapi bila datang kepada golongan yang lain, ia tidak dilaksanakan. Itu menyebabkan kegagalan undang-undang hudud itu di negara berkenaan. Maka sebab itu saya berpendapat bahawa tidak adil kalau kita kata bahawa pelaksanaan hudud itu tidak menjamin keadilan, kerana pelaksanaan itu tidak mengikut kriteria ataupun syarat yang ditetapkan oleh Islam itu sendiri. Jadi apabila kita mengatakan bahawa ianya akan membawa keadilan, kita perlu melihat bahawa ianya dilaksanakan secara 100%. Baik. Kemudian yang Dr. Wong sebut tentang apa yang berlaku di Brunei, itu saya di luar pengetahuan saya, dan saya diberitahu ada provision berkenaan tentang immunity kepada raja ataupun golongan tertentu. Itu saya tidak tahu, jadi saya tak boleh nak komen. Tetapi jikalau tuan-tuan tanya kepada saya, adakah saya bersetuju ada immunity, saya jawab saya tak setuju. Kan? Sebagaimana saya tidak setuju diplomat ada immunity. Tapi dunia kita hari ini boleh menerima diplomat ataupun pegawai-pegawai tertentu di embassy ada immunity. Kenapa kita tak pernah pertikaikan legal immunity yang diberikan kepada golongan tertentu dalam dunia moden pada hari ini? Tetapi apabila undang-undang Islam cuba dilaksanakan, terus kita point out, oh tak boleh, ini ada immunity kepada raja dan sebagainya. Seolah-olah kita nampak, oh bila buat hudud nampak immunity, tapi bila pelaksanaan undang-undang moden, kita tak nampak immunity yang memang telah diberikan zaman berzaman kepada golongan yang tertentu. Jadi tak fair. Jadi sepatutnya kita adil lah. Kalau kita tak mau kepada raja, buktikan sekarang. Human rights, perjuangkan sekarang. Abolish semua immunity kepada golongan diplomat dan sebagainya. Kenapa tak perjuangkan? Kenapa hanya bising tentang hudud? Jadi saya kata tak adil. Buktikan bahawa sekarang ini semua human rights movement atau women's rights movement dan sebagainya lawan dulu undang-undang moden sekarang. Tak ada siapa yang perjuangkan. Jadi itu saya kata tak fair. Terima kasih. Saya dah adil kepada Dr. Jalani, saya dah adil kepada Dr. Wawak. Sekarang last soal jawab daripada hadirin dan hadirat. Ada soalan? Okey, kita ambil saudara depan dengan Brother Zura Zaimin. Definisi syariah dan rekod syariah itu maksudnya undang-undang yang asas daripada Quran yang tadi. Tapi apabila undang-undang dinamakan sebagai syariah, orang Islam yang cara beragama dia agak emosional, dia akan ambil undang-undang syariah sebagai satu kewajipan untuk dilaksanakan. Padahal bahagian daripada undang-undang syariah rekod. Tapi kenapa dinamakan undang-undang syariah? Sama seperti macam juga kami nama Saudara Zaimin tu berada belakang tu. Ya, belakang tu. Jadi masalah dia bila kita melihat bahawa hudud ini adalah satu pertarungan politik. Jadi kita melihat pertarungan politik yang berkaitan dengan yang DAP ini melompat selepas kawan nama hudud dapat bawah dari DAP itu kami tak semua apa yang saya dulu. Saya rasa isu-isu ini banyak memberikan peranan untuk mengkabarkan orang-orang ramai yang di bawah ni untuk faham apa itu. Saya rasa ada lebih sesuai untuk kita turun ke bawah dulu untuk faham orang apa itu hudud, apa itu sisi-sisi cantiknya hudud itu. Kemudian kita buka kepada orang ramai untuk disoalkan hudud ni kenapa, mengapa dan ini. Kemudian baru kita boleh implementasikan, bukan dengan terus si hati kita tentangkan paling betul apa hudud dan itu menimbulkan takut terhadap kataan hudud sendiri. Kita mudah takut dengan kataan hutan, hudud, ini dalam kataan, padahal kita sebenarnya tak faham kataan apa kan. Jadi bila kita jelaskan kepada orang, saya rasa orang boleh buka untuk menerima atau menolak. Saya rasa untuk lebih demokrasi kembalikan kepada orang ramai di dekat bawah, kemudian kita boleh cuba untuk implementasikan dan menambahkan hudud itu sendiri.
DAP melompat pas nak buat hudud. Saudara daripada PKR ke? Okey, saudara belakang. Saya sebab apa golongan agamawan di Malaysia ni dia lebih cerita bab hukuman, dia tak cerita bab pijakan hukum, nilai-nilai hukum tu. Macam zaman Nabi sendiri kan, ada orang dia berzina, dia kata zalim Rasulullah pasal kaki bersihkan aku. Nabi bagi penjualan, banyak kali dia dah. Ada wanita ni datang pun, Nabi macam tunggu bayi tu Nabi. Dia minta banyak kali tu, Nabi laksanakan hukum. Nilai tak cerita lebih banyak hukuman, nak potong kepala potong ni semua. Bagi dia Allah tu kepada orang. Siapa nak jawab dulu? Soalan Pak Cik. Jadi saya lah keluar pertanyaan dalam keadaan dengan hukum ni. Hukum ni datang dari Allah Ta'ala, hukum dulu ni. So apabila hukum ni datang dari Allah Ta'ala, orang yang paling layak untuk apa ni kita dahulukan adalah Rasulullah SAW. Jadi Dr. Sedar, Dr. Jamuan dan sebagainya, itu adalah contoh menunjukkan kita nak Rasulullah. Apabila mereka sama tu, dia didik masyarakat. Jadi didik masyarakat, dia masyarakat faham. Masyarakat bela, contohnya dari saudara sebut ni, orang yang berzina, dia sendiri mengaku kata dia berzina. Kenapa tak ada hukum? Kalau tak, balik dulu. Betul tak dia berzina? Dia dah dia tiba pukul dah belang. Ayah ni dia kompa dia dah berzina. Orang tak apa. Beritahu dulu. Sampai kenapa tu? Bukan, turun. Dan hukuman. Dia kata turun dan hukuman, masyarakat takut. So lagi kita di Malaysia ni, masyarakat tak sedia lagi. Dan Allah selenang tak lagi. So saya yang pandang kita kena fahamkan masyarakat tu. Jadi kalau kita fahamkan masyarakat tentang sifat tinggi nilai yang betul, barulah kita boleh ya dibagi ulama ya. Boleh. Baik tuan-tuan, saya bagi last lah. Ini last. Saya tak mungkin saya miss point yang Dr. Mongdeng tanya pasal kalau non-Muslim kena rompak dekat lantai oleh orang Muslim, yang memutuskan untuk jatuhkan itu dekat common law ataupun syariah law tu siapa? Dan macam ada satu kes, betul kalau silap rasanya macam kes Anwar tu, dia jatuhkan atas common law ataupun syariah law, dan siapa yang decide kan? Sebab nanti orang cakap, orang Islam boleh pilih lah, kalau dia rasa common law lebih kita pilih common law, syariah law lebih pun dan dia pilih syariah law. Dan ada satu faktor saya AGM tu Doktor. sebagai boleh saya sebut, yang ada kuasa dari segi undang-undang sekarang adalah AG Chambers untuk decide di quorum mana yang sesuai, sama ada di mahkamah sivil atau mahkamah syariah. Sebab kita ada artikel 121/1A Perlembagaan Persekutuan yang memisahkan jurisdiction bidang kuasa antara civil high court dengan syariah high court, kan, antara civil court dengan syariah court. Jadi mahkamah dah buat keputusan bahawa walaupun kes liwat contohnya, kan, katalah satu kes yang tertentu, mahkamah syariah ada, mahkamah sivil ada, maka mahkamah buat keputusan bahawa yang akan decide kat mana adalah AG Chambers, mana peguam negara yang akan decide. Apa yang ditimbulkan oleh Dr. Wong sebentar tadi, dia kata mangsa nanti mangsa tu rugilah kalau dia tu seorang non-Muslim, tapi dia dibicarakan di mahkamah syariah. Yang pentingnya ada keupayaan untuk buat saksi. Itu yang penting. Jadi jawapan saya, kalau tuan-tuan tanya saya mengatakan bahawa charge itu bergantung kepada penjenayah, agama penjenayah, kan? Agama penjenayah, kalau dia seorang Muslim, dia dikenakan pertuduhan mengikut undang-undang Islam, kan? Kalau dia non-Muslim, dia dituduh mengikut undang-undang yang sesuai dengan dia lah. Jadi kemudiannya, sebagaimana yang saya sebut tadi bahawa undang-undang Islam dalam kes-kes tertentu yang kita bincang di peringkat awal tadi, ada ketikanya dia lebih berat, kan? Dia lebih berat daripada undang-undang civil. Maka jikalau dia terlepas yang itu, dia ada alternatif, iaitu undang-undang penal code yang ada sekarang, yang kita panggil sebagai ta'zir. Sebab itu saya kata bahawa yang itu kita serahkan kepada Jabatan Peguam Negara untuk decide, untuk charge orang tu di mana, bergantung kepada bukti yang ada. Sebab investigation
siasatan dibuat oleh pihak polis, let's say pihak polis buat siasatan, maka dia akan hantar paper itu kepada pejabat peguam negara, dan pejabat peguam negara akan decide berdasarkan kepada laporan berkenaan, maka apakah pertuduhan yang sesuai. Sama sebagaimana sekarang pun kes bunuh dan sebagainya, section 302 ataupun 304 manslaughter dan sebagainya, maka dia ada pertuduhan alternatif untuk pastikan bahawa proses itu berjalan yang paling adil. Baik, itu satu. Yang keduanya soalan tadi tentang kepada saya tentang apa tadi? Tentang apa tadi? Biar seorang sahabat tanya tadi. Saya dulu buat apalah. Okey, Ustaz Ranji nak ni? Boleh saya tanya satu soalan? Okey, boleh. Okey. Kepada kedua-dua ustaz. Ini sebenarnya soalan saya ni tertimbun lama tapi tak ada jawapan. Yang pasal kenapa orang bukan Muslim ataupun orang perempuan, tak kira dia apa agama itu, tidak ada keupayaan memberi keterangan yang sepenuhnya. Apakah itu ada asasnya dalam Quran, hadis, ataupun ini adalah ijtihad ulama yang generasi kemudiannya? Terima kasih. Ustaz Panji dulu. Itu adakah itu adil in the first place? Dia senyap lama. Saya seronok kalau lalat naik atas kaki saya. Okey, tak. Pasal nama, kenapa nak guna mahkamah syariah? Sebenarnya saya ni antara orang yang skeptik apabila penggunaan nama agama ni diperalatkan sedemikian rupa. Saya pernah tulis tentang satu artikel, kenapa kita nak guna nama bank Islam? Tak boleh ke kita tak payah guna bank Islam, bank je. Tapi sebab problem bila bank Islam, dia elak riba tapi dia punya bayaran tu pula tinggi kan. Yelah, kita nak kata zalim tak boleh sebab bank Islam tu ada cost. Sebab tu penilaian dia nilai balik cost, jadi bayaran tu tinggi Nak kata dia salah tu tak boleh, tapi disebabkan mahal, akhir sekali nama Islam tu jadi buruk Sebab tu kadang-kadang saya pernah tulis, saya cadangkan supaya kita tukar nama daripada bank Islam ke bank tanpa riba. Ustaz, saya masalah. Kan? Bank tu memang tak riba, cuma mahal je. Supaya juga penggunaan nama-nama Islam yang lain. Saya rasa orang Islam dulu lebih cermat. Sebab itu Umar Al-Khattab, dia namakan sebagai Amirul Mukminin. Ketua orang Islam, bukan ketua Islam. Nampak? Dia orang Islam tu mungkin silap, mungkin betul. Tapi kalau Islam dikatakan tak betul akan jadi masalah. Jadi jangan rosakkan nama Islam disebabkan kesalahan kita. Islam adalah Islam, kita adalah kita lah. Kan? Islam tu dia tak timbul kencing kentut busuk apa. Orang ada isu kencing kentut busuk kan. Jadi selamat segi nama Islam. Jadi bila kawan kita timbulkan nama, itu kena tanya orang atas lah, jangan tanya saya. Nanti lantik saya menteri saya tukar. Okey. Ada impian rupanya. Ada. Doktor jadi saya punya timbalan. Dia menteri, nanti saya bincang balik. Okey, tak. Yang kedua, berkenaan nilai, saya setuju nilai. Kalau kita tengok okey, Qardawi ada tulis kitab Al-Halal wal Haram fil Islam. Kalau kita baca di awal, Qardawi dia ada sebut, dia kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum membicarakan tentang hukum sebat serata rotan kepada berzina, dia anjurkan supaya mas kahwin yang dimahalkan itu dimurahkan. Maksud dia galakkan perkahwinan, baru cerita tentang hukum zina. Ayat zina ni turun tahun 5 Hijriah. Dalam Qisatul Ifk 5 Hijriah, 5 tahun selepas Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Jadi 5 tahun daripada hijrah dengan jadi Nabi itu 13 tahun. 13 tahun tambah 5 tahun. Jadi berapa tahun kat situ? Baru dia cerita tentang pelaksanaan hukum sebat serata rotan kepada penzina. Sebab ayat zina az-zaniyatu waz-zanitu turun pada kisah Qisatul Ifki. Sejarah Qisatul Ifki. Qisatul Ifki itu ada dua riwayat. Ada riwayat kata pada tahun 6 Hijriah, ada riwayat kata pada tahun 5 Hijriah. Maksudnya apa yang Nabi buat daripada awal sampai ke pelaksanaan turun ayat az-zaniyatu waz-zani tu kempen supaya orang kalau mahalkan mas kahwin, murahkan mas kahwin. Anak-anak muda tu kalau ada orang yang duit lebih tu boleh sponsor lah anak muda nak kahwin. Ni masalah mas kahwin mahal tu, kesian anak muda kan. Itu kahwin yang pertama, kahwin kedua, ketiga tu masalah lain pula kan. Kau pasal senyum? Ada impian lagi. Kan? Rasa itu yang kita kena fikir, nilai tu kan. Rasa tu lagi cantik. Okey. Soal keadilan. Kadang-kadang debate dalam tradisi barat pun dia masih debat lagi apa itu keadilan. Theory of Justice ditulis oleh John Rawls, John Locke. Tapi dalam tradisi Islam pun debat tentang konsep keadilan tu masih debat besar sebenarnya. Sebab tu kadang saya tak setuju. Saya menganggap orang yang mengatakan itu sebagai orang yang kurang membaca tradisi Islam.
Bila dia menyatakan konsep sama rata itu bukan konsep keadilan dalam Islam, tu saya tak tepat. Sebab dalam Quran Allah Taala mengungkapkan kalimah adil itu dalam 3 kalimah. Yang pertama adalah al-adlu, yang kedua adalah al-qistu, yang ketiga adalah al-mizan. Al-mizan ni equality lah. Kan? Bukan Barisan Nasional. Macam berminat. Okey. Jadi cerita dia, maksudnya konsep keadilan tu ada debate besar. Qaradawi bila ditanya tentang adil, dia tak macam definisi yang biasa kita dengar tentang adil. Yang kita bisa dengar wad'u syai' fi mahalli, meletakkan satu pada tempat dia. Siapa buat definisi itu? Sayyidina Ali. Itu pun diambil dalam kitab Syiah. Orang Sunni dontam Syiah, dia pakai definisi itu. Kitab Nahjul Balaghah kitab Syiah. Wad'u syai' fi mahalli itu dalam kitab Nahjul Balaghah dikot kononnya ambil daripada Sayyidina Ali. Konon sebab aku bukan Syiah. Kan? Satu. Lepas tu ada Qaradawi bila ditanya apa itu adil, dia kata i'taqul syai' i'taqul haqqin haqqah, berikan hak pada mereka yang berhak. Lainlah definisi dia kan. Ada pula seorang lagi nama Dr. Abdul Rabb bin Nabi, dia tulis satu tesis PhD, Nazariyatul Muwazanat fi Itar al-Fiqh al-Islami. Tesis tu 600 muka surat lebih 600 muka surat lebih kurang. Saya baca kitab tu lah, dan kitab tu best. Saya baca dalam masa seminggu sebab kitab tu best. Yang kalau kitab tak best 6 tahun tu tak habis. Kan? Dia kata al-adlu, adil itu adalah al-muwazanat, perimbangan. Jadi maksudnya definisi tentang adil itu sendiri itu banyak tak jelas dalam tradisi ulama Islam sendiri Sebab itu ialah kita ni adil, Islam mesti adil. Betul. Macam mana? Itu soalan dia. Itu soalan dia. Orang Islam tak suka debate. Islam mesti adil, Islam mesti adil. Okey, kita bagi Pakistan lah sana, macam sial pula jadi. Itu realiti berlaku di Pakistan kan. Dan itu yang berlaku dekat ISIS pada hari ni. ISIS antara yang laksanakan hudud, tapi adil ke? Itu satu persoalan Jadi isu dia sekarang clearkan benda-benda yang dikatakan nilai yang Syekh kita bangkitkan tadi kan. Macam Haji bangkit tadi kan. Saya rasa betul. Kita kena debate satu, yang kedua macam mana kita nak popularkan konsep keadilan. Okey, kita bincang hudud. Dr. Wong yang banyak membaca pun banyak persoalan yang dia tanya yang tak terjawab. Yang banyak membaca, cuba bayangkan orang bukan Islam yang tak membaca. Bukan cerita orang Islam bukan Islam tak baca. Orang Islam tu. Saya nak bagi tahu, minta maaf lah. Saya dulu saya AJK Dewan Ulama Negeri Selangor Pak. Ulama aku ni. dulu sekarang ni dah tak berapa dah ulama. Alright. Dulu saya pernah berbual dengan beberapa ahli jawatan kuasa PAS pada masa itu berkenaan dengan enactment hudud. Dan minta maaf saya nak sebut, mungkin saya tak akan sebut nama dia sebab saya rasa mengaitkan. Dia sendiri tak pernah baca enactment ni. Dia sendiri tak pernah baca enactment. Enactment ni macam mana? Oh, tak tahu pula. Macam mana kau nak bagi orang faham yang kau sendiri tak baca? Dr. Wong lagi lah. Betul kan? Orang lain lagi lah. Sebab budaya membaca pun tak ada dalam kalangan orang Islam. Budaya berilmu tu dah tak ada dah. Tiba-tiba kau tawar satu benda, akhir sekali lagi berlakulah kelang kabut. Okey, berkenaan dengan saksi ataupun tidak. Sebenarnya ada debate di kalangan ulama. Okey, Qaradawi, Yusuf Al-Qaradawi, dia pernah bahas tentang kisah dalam isu bunuh antara orang Islam dengan orang bukan Islam. Dalam fiqh lama banyak membahaskan bahawasanya hukuman bunuh, kalau sekiranya orang Islam membunuh orang bukan Islam, maka tidak dikenakan hukuman balas. Dalam ada pandangan ulama, jangan nafikan pandangan tu, kewujudan. Tapi Qaradawi kata no, tak fair, tak adil. Maka kena ubah, kena ada ijtihad baru. Kalau orang Islam bunuh, orang bukan Islam bunuh, hukumnya adalah sama. Ini ada ijtihad Masa ada ijtihad baru dalam isu sebegini. Qisas. Contoh dalam debat berkenaan hukum potong tangan bagi kesalahan mencuri. Mazhab 4 semua kata Islam dan bukan Islam sama. Nampak tak ada pengecualian. Jadi di situ kita dah nampak selamat daripada isu dualism. Ikut pandangan ulama. Saya rasa sebab tu saya timbulkan balik, bukan isu Quran hadis itu, fiqh itu isu dia. Tafsiran ulama terhadap Al-Quran dan hadis itu So dia debate, dia ada debate dia ada debat. Sebenarnya bukan Islam ni boleh terima ke tidak penyaksian dia. Boleh debate balik, ada ijtihad baru. Dan apabila kita melakukan ijtihad, saya cadangkan jangan terlalu baca kitab ulama Arab je. Kenapa nak tengok ulama Arab je? Awak ulama Melayu ni bodoh sangat ke? Kan? Dan apa masalahnya kita nak dengar pandangan orang bukan Islam? Dr. Wong bagi pandangan untuk mendatangkan ijtihad baru untuk kita. Pada saya, apa-apa pun implikasinya keadilan. Implikasi inilah rahmat sekalian alam. Kalau ini berjaya kita buat, rasa isu-isu Islam ni tak pening kepala. Kita pun tak ada forum macam ni. Saya rasalah. Wallahu a'lam. Saudara sekalian, sebenarnya isu-isu saksi bukan Islam itu bukan isu. Sebab di mahkamah syariah sekarang pun memang kita ambil saksi yang bukan Islam dan kita terima pakai.
doktor pakar yang kita panggil, jiran tetangga dan sebagainya yang terlibat dalam kes-kes yang dibicarakan di mahkamah syariah, memang sebahagiannya terdiri di kalangan orang bukan Islam. Dan memang kalau tuan-tuan lihat dalam jurnal hukum pun ada dilaporkan bagaimana evidence yang diberikan ataupun bayinah yang diberikan oleh saksi bukan Islam diterima pakai di mahkamah syariah. Jadi untuk persoalan saksi bukan Islam, bagi saya bukan isu besar, sebab telah pun menjadi amalan sekarang. Okey, satu. Saya teringat tadi satu soalan tadi berkenaan dengan kenapa agamawan lebih menceritakan tentang hukuman berbanding dengan kebaikan yang ada. Sepanjang pengetahuan saya, diri saya sendiri dan juga saya tengok beberapa siri penerangan yang lain, sebenarnya penerangan itu telah dibuat. Cuma serangan terhadap hudud lebih kepada aspek negatif yang dianggap sebagai negatif. Jadi golongan yang menentang hudud ini sudah tentu mereka takkan highlight aspek yang universal yang semua orang boleh terima, sebagaimana yang saya sebut tadi. Katalah dalam kes Kenny Ong, kan, Kenny Ong diculik, dirogol, dibakar, dibunuh oleh lelaki Melayu, kan. Hukuman dia apa? Kalau mengikut Seksyen 302 Kanun Kekejaksaan, gantung sampai matilah. Ini kita buat andaian. Katalah dia buat rayuan sebagaimana kes Datuk Mokhtar Hashim yang membunuh Datuk Taha, kan. Kalau dia pergi kepada lembaga pengampunan, ada atau tidak kemungkinan bahawa lembaga pengampunan mengampunkan dia? Ada kemungkinan. Sebab itu autoriti yang ada kepada lembaga pengampunan, adakah itu adil? Adakah keluarga Kenny Ong dipanggil untuk diambil persetujuan mereka? Adakah ganti rugi dibayar kepada keluarga Kenny Ong? Tak ada. Itu adalah undang-undang yang ada sekarang. Maka kita nak perkenalkan undang-undang yang datang daripada Islam ini, yang mana walaupun mangsa itu adalah Kenny Ong, Cina yang bukan beragama Islam, tetapi dia patut dilayan sebagaimana keadilan yang ditetapkan oleh Islam, iaitu jikalau hukuman itu hendak dikenakan ataupun tidak mahu dikenakan kepada tertuduh mengikut Seksyen 302, hendaklah mengambil kira pandangan keluarga Kenny Ong. Jangan hanya mengambil pandangan lembaga pengampunan. Yang keduanya, apa dia ganti rugi yang diberikan kepada keluarga Kenny Ong? Tidak ada satu sen pun ganti rugi yang diberikan kepada keluarga Kenny Ong. Yang kita perjuangkan sekarang supaya bukan sahaja orang Islam, tapi rakyat bukan Islam juga akan mendapat ganti rugi apabila mereka menjadi victim. Dan itulah yang berlaku di Amerika sekarang. Ada satu NGO khas yang tugasnya ialah memberi ganti rugi. Cuma jumlahnya tak banyak, tak sebanyak diat mengikut undang-undang Islam. Jadi yang kita perjuangkan sekarang ini lebih baik daripada NGO yang buat sekarang ini di Amerika, iaitu bayar ganti rugi kepada mangsa dalam kes jenayah. Satu lagi masalah dualism, apa yang disebut oleh rakan ahli panel sebentar tadi. Saya tak bersetuju kalau kita kata bahawa bank Islam itu lebih mahal. Sebenarnya ramai pelanggan-pelanggan yang jumpa saya orang Cina, bukan Islam, yang mengambil Islamic Finance, yang mengambil facilities, yang mengambil kemudahan yang ditawarkan oleh Islamic Banks. Sebab mereka melihat bahawa apabila mereka calculate, mereka lebih untung mengambil produk yang berasaskan kepada Islamic Banking. Maka sebab itu kita tengok, walaupun kita ada dualism dalam sistem perbankan sekarang dan sistem kewangan sekarang, tapi banyak produk yang kita kata Islamic ini diambil oleh non-Muslim. Maka itu yang kita nak cuba yakinkan kepada masyarakat bahawa apa yang kita cuba tawarkan sekarang ini bukannya menganiayai sesiapa, tapi kita sudah tentu, saya sebagai seorang Islam, saya akan cuba yakinkan rakan-rakan yang bukan Islam bahawa Islam ini lebih baik daripada apa yang ada sekarang. Kemudian saya setakat itu. Kita sampai ke akhir, 2 minit kesimpulan. Tadi Ustaz Wan Ji first, sekarang Dr. Wong Chee Hua. Kita kena banyak cakap pasal adil, kita kena adil sekarang. Okey, saya rasa sama ada isu orang bukan Muslim dan orang perempuan boleh jadi saksi itu penting atau tidak. Kita kena lihat kembali kalau kita adalah mereka. Saya memang tahu bahawa orang bukan Muslim boleh memberi keterangan, tetapi hanya adalah apabila saya adalah pakar. Jadi kalau you tanya tentang saya sistem pilihan raya, saya boleh beli
keterangan. Tetapi kalau saya yang dirompak, saya tidak boleh. Saya tak boleh beri keterangan. Apakah itu adil? Kalau kita fikirkan kalau sekarang di dunia barat bahawa orang Muslim boleh dipanggil untuk beri keterangan kalau mereka pakar, kalau mereka orang biasa maka tidak, kerana tak boleh diambil pakai. Apakah kita rasakan itu adil? Saya rasa itu yang kita kena tanya. Tadi banyak sebut tentang John's Law. John's Law ada satu konsep yang cukup penting adalah hijab kejahilan. Maksudnya sama ada kita tahu itu adil atau tidak, hanya apabila kita tak tahu di pihak mana kita berada. Dalam kata yang lebih ringkas, apa yang kita tak nak orang kenakan pada kita, jangan kita kenakan pada orang lain. Sebagai saya, itu yang penting. Jadi saya rasa bila kita bincang pasal undang-undang Islam, pandangan yang menolak pelaksanaannya tidak harus dilihat sebagai pandangan yang memusuhi Islam. Kerana kalau kita percaya janji Islam sebagai rahmatan lil alamin, maka itu adalah rahmat kepada seluruh alam, bukan rahmat kepada Muslim. Kalau tidak, rahmatan lil muslimin. Betul? Kan? Jadi alamin itu termasuk yang haiwan, yang tumbuhan, dan sudah tentu yang bukan Muslim saja. Saya rasa itu yang penting. Kalau kita lihat Islam sebagai satu asas yang adil kepada semua, yang tidak menjatuhkan martabat mana-mana pihak, kita tak ada masalah untuk Islam jadi asas perpaduan negara. Itu sebabnya kalau kita tanya kenapa common law banyak disokong oleh orang ramai termasuk sebagai Muslim, kerana common law hari ini tidak akan tahan. Sungguh pun asalnya ada dalam adat Jerman, ada pengaruh Kristian, hari ini dia tak tanya, engkau ni Kristian ke? Dia tidak tanya tu. Itu yang kita perlu. Kalau undang-undang Islam ingin dinilai dan institusinya ingin diterima ramai, dia mesti membuktikan kelebihannya. Maka tak paksa pun orang akan kerja untuk mendapatkannya. Itu sebab kelebihan pembangkang Islam tadi yang doktor kata. Dia tak paksa pun. Jadi kalau kita sampai nak paksa, itu yang masalah. Kalau sesuatu indah, tak paksa pun orang cinta. Kalau sesuatu itu indah perlu dipaksa baru dicinta, maka keindahannya sudah pun terjejas. Jadi saya menyusun 10 jari. Kalau ada yang silap dan salah, minta maaf. Terima kasih. Ini bulan Syawal. Baik, tuan-tuan sekalian, saya pun tak mau bercakap panjang. Cuma saya agak bukanlah tak setuju kan, tapi agak tak bersetuju dengan apa yang Dr. Wong sebut, bahawa indah ni kalau dipaksa dia jadi tak berapa indah kan. Sebenarnya mungkinlah dalam aspek tertentu kita boleh terima. Tapi saya bagi satu contoh. Tuan-tuan ada anak kan? Anak kita bukan semuanya okey kan? Belajar rajin tu indah ataupun tidak? Belajar rajin tu benda yang bagus kan? Tapi anak kita dia tak nampak. Jadi kita tak ada pilihan melainkan kita terpaksa push dia, paksa dia, umpan dan sebagainya. Kan sama sebagaimana pesakit, kadang-kadang pesakit dia tak nampak apa yang advice yang doktor bagi. Jadi menyebabkan doktor terpaksa buat pelbagai cara untuk pastikan bahawa pesakit itu mendapat treatment yang terbaik. Maka Islam ini saya setuju bahawa kita tak boleh paksa, la ikraha fiddin. Kita tak boleh paksa khususnya orang bukan Islam. Sebab tu kita kata bahawa proses ini dia akan berjalan mengikut perundangan yang sah dan mengikut sistem demokrasi. Tak ada angkat pedang ke angkat rifle ke, tak ada. Jadi kalau majoriti rakyat tak setuju, kita memang tak boleh buat apa kan. Jadi usaha, contohnya macam saya ataupun sesiapalah yang memperjuangkan isu ini, usaha kami ialah untuk convince majoriti untuk terima. Kalau majoriti masih tak boleh terima, maknanya itu belum lagi berjaya kan. Itu terulang kepada majoriti rakyat Malaysia sama ada mereka bersetuju ataupun tidak dengan apa yang dicadangkan. Terima kasih. Sebagai penutup sebenarnya ada debat dua pula istilah antara cantik dan indah kan. Ada benda Dr. Wong menyatakan bahawa cinta tu ada kaitan dengan keindahan. Kalau cinta tu ada pasangan, jadi cinta tu tak ada indah tapi ada cinta mungkin macam tu kot. Mampuslah korang. Okey. Ayat kedua sebagai penutup saya rasa
kita tak boleh menafikan ataupun kita tidak boleh mengatakan PAS tu jahat apabila dia mencadangkan hudud. Serasanya kalau tak kerana PAS mencadangkan, sampai hari ni kita tak tahu hudud tu menatang apa. What's animal tiger that? Gapo dia nak terima itu? Apa dia tu? Kita tak tahu. Jadi dia cakap hudud, maka kita pun bincang pasal hudud. Dan kita pun, oh hudud ni ada undang-undang dalam Quran, bla 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 bla. Maksudnya ada satu sudut. Tapi yang tak berapa selesanya suka nak mengkafirkan orang. Tu rasa tak bagus lah. Kan? Bila ada orang yang halang itu adalah orang bukan Islam, maka kita kena harbikan dia kan. Wow, itu masalah itu. Kan? Tadi saya jumpa dengan kawan Dr. Wong juga dekat Ipoh. Saya cadangkan kita jangan tukar, kita jangan guna istilah harbi sebab memerangi ideologi kata dia. Kita tukar kepada burhani. Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Kan canggih bunyi dia. Katakanlah Muhammad, datangkan hujah-hujah kamu jika kamu di kalangan orang-orang yang benar. Jadi jangan guna harbi kalau kau nak lawan ideologi, tapi lawanlah dengan burhani, dengan hujah. Jangan guna harbi sebab harbi ni negatif, bunuh orang. Jadi ada masalah pada terma itu. Jadi okey, kita berbeza, tafaddal, tak ada masalah, dan kita kena berbeza dan jangan kita memaksa orang menjadi kita. Allah Ta'ala bagi kita akal, Allah Ta'ala bagi hati, kita kena fikir, kita kena nilai dengan hati yang jernih. Jangan nilai dengan hati yang tak jernih. Walaupun akal dia sihat, hati tak jernih pun jadi masalah. Hati dia kena jernih. Cinta dengan indah tu doktor. Okay. Jadi cerita dia sekarang, jom kita berbeza pendapat, tapi dalam perbezaan bukan untuk kita bermusuh. Walaupun PAS nak mencadangkan, kita kena bagi ruang dia bercakap, tapi PAS tidak boleh halang untuk DAP mengkritik dan tidak boleh halang untuk Parti Keadilan Rakyat untuk menyatakan pandangan berbeza tentang enactment itu sendiri. Saya rasa kita ambil jalan yang sihat lah insya-Allah. Minta maaf kalau ada tersilap ke apa ke. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan. Semua panelis kita berbicara tentang agama, pandangan ini agama, pandangan itu agama. Begitulah manusia yang berbeza-beza tentang agama, undang-undang dan cinta. Izinkan saya mengakhiri diskusi kita ini dengan syair Arab yang dikarang oleh Muhyiddin Ibn Arabi. Kata dia, ad-dini bid-dini anna tawajjahat raqabuhu fabuddini wa imani. Agamaku adalah agama cinta, kemanapun ia berlayar, fabuddini wa imani, maka cinta itu adalah agamaku dan keimananku. Sekian, terima kasih. Ibn Arabi. Muhyiddin Ibn Arabi.